Boleh saya tahu apakah halangan-halangan yang besar yang sebenarnya untuk menyebabkan perkara ini tak dapat dilaksanakan dengan segera? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Pengurusi. Saya ingin membahas butiran bekalan dan pembangunan 63 010300. Sebelum itu saya ingin mengalu-alukan kehadiran pegawai PPD Segamat ke Parlimen. Menetahniah kepada PPD Segamat yang julung kali mendapat nombor 1 di Johor dalam peperiksaan UPSR 2019. Kepala 010 Jadi lawan Segamat jangan sokong PH je. Pembangunan infrastruktur atau 080500 penyelenggaraan institusi pendidikan. Saya mengambil dua butiran ini kerana saya tak jumpa di mana butiran untuk berkaitan dengan pembinaan sekolah baru ataupun bangunan baru. Saya ingin memaklumkan kepada pihak kementerian mana Sekolah Kebangsaan Seri Perlis ada sebuah bangunan yang telah dinilai oleh JKR tidak boleh digunakan lagi dan berbahaya. Jadi saya berharap usaha merobohkan bangunan ini dapat dilakukan segera dan sekiranya perlu disegerakan juga pembinaan bangunan ganti kerana ia membahayakan murid-murid. Dan selain daripada itu juga ada keperluan untuk mungkin Sekolah Kebangsaan Kayang ditambah bangunan baru kerana apabila pembinaan IPK baru di Perlis ini menambah bilangan pelajar sehingga jumlah nisbah pelajar di dalam kelas itu tidak mencukupi. Saya maklum di Perlis ada beberapa tanah telah dikhususkan untuk pembinaan sekolah baru. Jadi kalau dapat dalam rancangan Malaysia ke-12 ia dapat diadakan. 010600 bantuan dan kebajikan pendidikan. Ada peningkatan daripada 84.6 juta kepada 92.2 juta. Saya harap dapat dijelaskan apakah jenis bantuan dan kebajikan pendidikan di bawah butiran ini kerana saya tengok ada lagi bantuan-bantuan yang bersifat kebajikan dalam butiran-butiran lain, misalnya 080700 Elan Murid Berkeperluan Khas. Jadi apakah perbezaan yang ada? 020100 dasar pendidikan. Saya ini melihat ada peningkatan besar dalam aspek ini daripada hampir 20 juta kepada hampir 80 juta ringgit. Jadi ia memberi bayangan seakan-akan ada perubahan besar berkaitan dengan dasar pendidikan. Jadi saya minta kementerian dapat jelaskan apakah perubahan yang nak dibawa dalam butiran ini. 030000 operasi pendidikan daripada pendidikan awal sampai lepasan menengah. Kalau boleh saya nak minta kementerian maklumkan berapakah nisbah guru dan pelajar mengikut tahap pendidikan yang ada pada masa ini. Berapakah pengeluaran guru daripada pelbagai institusi mengikut tahap pendidikan ini pada buat masa ini. Ini kerana kita perlu mengelakkan lambakan. Kita selalu mendengar isu pengangguran, isu penempatan. Jadi kita nak tahu berapakah jumlah yang ada. Jadi 040300 pembangunan kurikulum tidak meningkat banyak, hanya daripada 25 juta kepada lebih kurang dalam 26.3 juta. Kita dimaklumkan baru-baru ini ada pemansuhan aliran, sistem aliran, jadi tetapi kandungan mungkin tidak banyak berubah. Jadi saya nak tahu apakah perbezaan signifikan apabila kita ubah sistem daripada ada aliran sains dan sastra kepada sistem yang lebih terbuka. 050200 latihan dalam pendidikan. Ini sedikit sebanyak menyentuh tentang Institut Pendidikan Guru. Saya nak menyentuh tentang Institut Pendidikan Guru di Perlis, yang mana saya dimaklumkan sudah tidak ada lagi pengambilan. Kalau ikut sebelum ini Menteri ada maklumkan bahawa IPG tidak mungkin ditutup pada buat masa ini. Saya ingin tegaskan kembali bahawa IPG Perlis adalah salah satu daripada dua IPG yang mempunyai teaching school dan juga program continuing professional development CPD. Jadi apabila tidak ada pengambilan, ia membayangkan bahawa IPG Perlis ini akan ditutup. Jadi saya minta sekali lagi pengesahan kepada kementerian dan minta sekiranya boleh oleh kerana keunikan IPG Perlis ini ia sepatutnya dikekalkan. Dan jawapan menteri dalam perbahasan pada tahun lalu mengatakan permohonan rendah, tetapi maklumat yang saya terima sebenarnya permohonan lebih daripada apa yang mampu diambil oleh IPG. Jadi apakah sebab sebenar sekiranya mahu ditutup IPG ini? Dan saya tidak nampak dalam butiran perbelanjaan ini ada peruntukan untuk mana-mana IPG. Mungkin ia termasuk di bawah kepala 030400 pendidikan lepas menengah. 040600 Dewan Bahasa Pustaka. Saya sebenarnya nak sebut pasal Institut Terjemahan Bahasa tetapi tidak ada butiran di dalam ini. Baru-baru ini timbul dalam berita tentang kemungkinan Institut Terjemahan ini akan ditutup. Jadi adakah pegawai-pegawai ataupun kaki tangan daripada Institut Terjemahan Bahasa ini akan dipindahkan kepada pelbagai institusi di bawah Kementerian Pendidikan, termasuklah Dewan Bahasa Pustaka. Jadi saya tumpang kepala 040600. Di bawah program khusus
Ada beberapa perkara yang saya nak sebut adalah yang pertama 080400 iaitu memartabat bahasa Melayu dan memperkukuh bahasa Inggeris, MBM MBI. Ada peningkatan besar juga daripada 137.6 juta kepada 183.6 juta. Jadi saya fikir kita dah banyak kali sebut tentang kepentingan bahasa Inggeris, tentang keutamaan bahasa Melayu daripada dulu. Tetapi seolah-olah kalau kita tengok dalam antara alasan majikan dalam pengambilan pekerjaan, mereka selalu sebut tentang keupayaan graduan ataupun pemohon pekerjaan dalam pengetahuan bahasa. Saya rasa dalam pengalaman saya sendiri bersekolah kebangsaan, daripada sekolah rendah sampai ke sekolah menengah, kita telah memperuntukkan jam belajar bahasa ni cukup banyak. Tetapi kita bila ada respon, ada maklum balas bahawa masih ada kelemahan di kita, mungkin patut melihat semula teknik pengajaran. Kalau boleh kita tengok misalnya dalam bahasa Inggeris kita ada pelbagai institusi, misalnya British Council. Kalau dalam bahasa Jerman kita ada Goethe Institute. Jadi kita tengok mungkin teknik pengajaran bahasa Melayu itu dapat kita bentuk, dan juga teknik pengajaran bahasa Inggeris juga di sekolah kita dapat merujuk kepada institusi-institusi yang telah terbukti berjaya ini. Dan kita tidak boleh mengharapkan keputusan berbeza kalau kita masih mengikut dengan cara yang sama. Jadi apakah modul yang kita ada pada hari ini dalam aspek pertuturan, pendengaran, penulisan, pembacaan untuk memastikan murid-murid ini berjaya. Saya kalau boleh juga nak mengambil contoh pusat tuition mentari yang dulu yang Berhormat Setiawangsa semasa beliau menjadi adun di Seri Setia. Saya melihat satu kejayaan yang besar apabila murid-murid daripada flat dapat dibentuk sehingga mereka boleh berlakon teater dalam bahasa Inggeris. Bagi saya kalau pusat tuition inisiatif individu ni dapat berjaya sehingga tahap itu, mustahil sekolah yang ada peruntukan, ada kemahiran, ada kepakaran tidak boleh menjadikan pelajar-pelajar kita mahir dalam penguasaan bahasa Inggeris secara khususnya. Dan dalam bahasa Melayu juga perlu ada modul, kerana kita tidak mahu lagi akan datang kita mendengar masih ada rakyat Malaysia yang kurang mahir dalam berbahasa Melayu. 080700 elon murid berkeperluan khas, apakah kriterianya, berapa ramaikah penerima? Saya maklum Perlis telah dipilih sebagai negeri sifar keciciran, dan dalam satu pengumuman Menteri ada maklumkan bahawa di Perlis sudah mencapai tahap sifar. Tetapi saya percaya dalam pengalaman saya bila kita masuk ke kampung-kampung, kita berjumpa dengan ramai orang sebenarnya masih ada lagi keciciran. Jadi saya tak pasti bagaimanakah pihak kementerian menentukan data ini, dan apabila pihak kementerian juga mengumumkan pengambilan pelajar murid-murid kanak-kanak stateless untuk masuk untuk diterima masuk sebagai pelajar, adakah mereka ini juga termasuk dalam statistik sifar ini, sifar keciciran ini? 080100 projek khas murid sekolah berasrama penuh. Kalau boleh saya nak minta Menteri nyatakan apakah untuk apa untuk apakah projek khas ni. Kerana dalam realiti hari ini kalau saya sentuh dalam perkara yang sama, kita dimaklumkan jumlah pelajar dalam bidang sains teknologi ni semakin menurun. Sedangkan kita ada sekolah asrama penuh yang memang sekolah nama pun sekolah sains. Jadi sebelum ini Menteri dah umumkan tentang pengambilan pelajar-pelajar miskin kita nak ramaikan B40 dalam asrama penuh, mungkin kita dapat klusterkan betul-betul. Saya pernah cadangkan kepada Menteri dalam pertemuan kita di luar Dewan bahawa sepatutnya kalau untuk pelajar B40 ni yang sepatutnya menjuarai isu ni ialah MRSM, kerana ia adalah institusi di bawah MARA di bawah Kementerian Luar Bandar. Jadi kalau boleh kita ambil tanggungjawab seorang sikit. Jadi biarlah asrama penuh yang lain masih terbuka kepada ibu bapa yang nak anak-anak daripada M40 dan juga T20 yang juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualiti. Jadi kalau boleh ada keseimbangan ini lebih baiklah. Jadi seterusnya perkara 080200 emolumen kaki tangan kontrak, walaupun ini mungkin bukan tanggungjawab khusus kementerian, tapi saya pernah bawa dalam perbahasan di bawah Kementerian Sumber Manusia. Saya harap Kementerian Pendidikan tidak lupa untuk mencarum kaki tangan kontrak ini, mencarum per keso. Kerana saya dimaklumkan kalau kerajaan sendiri tak dapat menjamin kebajikan kaki tangan kontrak, apatah lagi kita nak harapkan swasta, kita nak menekan kepada swasta. Jadi semua kaki tangan kontrak ini mestilah diberi caruman. 081300 bantuan pakaian seragam pasukan beruniform. Saya dimaklumkan pengakap Pandu Puteri Palang Merah, mereka ini didaftarkan di bawah Akta Parlimen, jadi tidak menerima sebarang bantuan atau peruntukan daripada Kementerian Pendidikan. Jadi saya berharap mereka ini juga dapat dipertimbangkan untuk menerima bantuan pakaian seragam pasukan beruniform. Yang kedua, yang terakhir,
ialah semua berkaitan sukan ya, di bawah kepala 082 300 skim beasiswa sukan, di bawah one off 03400 program pembangunan sukan, 00202 sekolah sukan, 082500 pengurusan sukan. Banyak sebenarnya peruntukan untuk sukan, cuma saya melihat program pembangunan sukan susut begitu banyak daripada 3.5 juta kepada 678,000 sahaja. Kenapakah ini berlaku? Dan saya nak tahu juga skim beasiswa sukan jumlahnya tak banyak sebenarnya, 2 juta. Berapa ramai penerima? Dan adakah mereka ini dapat beasiswa ni untuk belajar dalam negara atau luar negara? Dan apakah kriteria pemilihan, sama ada mereka ni jurulatih ataupun atlet? Yang terakhir saya hanya ingin menyentuh sedikit saja. Saya tengok dalam media sosial semalam ada aduan daripada pelajar UIAM yang dinafikan untuk terima scroll. Saya tidak pasti apakah isu sebenar. Saya harap kementerian dapat menjelaskan. Terima kasih Rahman Kangar. Sekian. Sekarang Kalau boleh Yang Menteri, Ya. saya difahamkan bahawa walaupun memang tidak ada penutupan buat masa ini, tetapi pengambilan pelajar telah boleh kata dihentikan. Jadi ini menunjukkan satu trend bahawa mungkin dalam masa 2 atau 3 tahun, mungkin hingga 5 tahun nanti akan ditutup oleh kerana tidak ada lagi pengambilan pelajar. Sedangkan IPG ini dia ada kelebihan berbanding IPG lain. Itu